Okey, yang ini adalah yang terakhir, iaitu weight, ataupun dalam bahasa Melayu dia berat lah. Berat. Okey, so ramai orang keliru lah antara berat dengan jisim, weight dengan mass. So hari ni kita akan tengok beza weight dengan beza mass. Okey Tapi kalau korang tengok something yang berat lah, contoh macam kau lifting a barbell, barbell. Benda ni kan angkat berat ni. Jadi dia rasa berat sebab apa sebenarnya? Kan? Dia rasa berat sebenarnya sebabkan Earth gravitational pull acting on the barbell contributes to the weight of the barbell. Maknanya kan kita ada gravity. So bila ada gravity, jadi gravity tu akan menarik barbell tu ke bawah. So that's why lah dia rasa berat because ada gravity. Okay, however, cuba kalau kita tukar situation kan. Kita tukar situation. Katakan dia angkat juga benda ni. Tapi dekat bulan. Moon. Contohnya lah. Kan ni dekat Earth. Dekat bumi kan. So adakah dia sama? Dia punya rasa berat dia? Obviously lain kan. Sebab dekat bumi dengan bulan, graviti dia lain. Jadi kalau kau pergi ke bulan ke angkasa lepas ke, graviti dia berkurang. Jadi dia tak rasa berat lah. Dia tak akan rasa berat. So graviti dia akan low. Graviti low. Jadi rasa ringan lah. Rasa lebih ringan. Kalau bumi, graviti dia high. Okay, jadi dia akan rasa berat. Jadi sebenarnya apa itu weight? Apakah itu berat? Berat ni sebenarnya adalah daya graviti kita sebenarnya. Berbeza dengan mass. Dua-dua untuk barbell ni, dua-dua mass dia sama lagi walaupun dekat bumi dan bulan. Contoh kalau barbell ni adalah 100 kilogram, yang ni pun masih 100 kilogram. Sebab definisi mass ataupun jisim adalah bermakna quantity of matter. Kan? Bilangan jirim yang ada dalam sesuatu itu. Bilangan jirim. Yang ni kau dah belajar waktu form 1 dulu sepatutnya kan. Kuantiti jirim, bilangan jirim yang ada dalam tu. Apa tu jirim cikgu? Jirim tu bahasa mudah dia kalau kau ada petak macam ni. Jirim tu yang ada dalam bulat-bulat yang ada dalam tu. Jirim kan. Atom, bilangan elektron, bilangan ion, bilangan molekul yang ada dalam sesuatu benda tu. Kan dalam barbell tu. Oh kan. Inilah dia jirim. Bilangan jirim yang ada. So bilangan jirim yang ada dekat atas bumi dengan atas moon, bulan sama je. Dia tidak berubah. Bilangan jisim untuk barbell tu. Kan dua-dua akan dapat 100 kilogram. Tapi berat dia orang berbeza. Mass dia lain because mass dengan weight. Weight ni dia depends pada apa? Dia depends pada gravity. Gravitational force. Daya yang menarik benda tu. Boleh faham? Yang ni dia akan same, dia akan constant no matter where you go. But gravitational force dia ada daya tarikan. Jadi dia akan different lah according to gravity lah. According to gravity. Okay, to gravity. Okay, boleh? So itu beza antara mass dengan weight. Weight adalah gravitational force. Mass adalah bilangan jirim atau quantity of matter yang ada dalam tu. Okay, boleh? Alright. So apa formula nak kira weight cikgu? Apakah formula nak mengira berat? Kalau berat ni dipengaruhi oleh oleh daya graviti. Okay, jadi kita gunakan formula Newton second law. Kan Newton second law cakap apa tau? Newton second law. Dia cakap, okay, F equals to MA. Betul, force darab mass darab acceleration. Force equals to mass times acceleration. Now, boleh tak kita tukar A ni jadi G? Sebab G ni adalah gravitational acceleration. G, gravity kan? Atau nama panjang dia gravitational acceleration. Which kalau dekat bumi, kalau dekat tempat yang normal, average dia adalah 9.81 kan? 9.81 meter per second squared. Kalau berada di bumi kan, yang normal lah, yang normal 9.81. Jadi boleh tak kita gantikan F equals to MA jadi F equals to mg. A tu jadi G sebab G ni gravitational acceleration, G kan. Jadi A boleh tukar jadi G, F boleh tukar jadi W. W stands for weight. Jadi inilah formula weight. Kau ambil mass dia, kau darab gravity dia. Contoh, kalau mass
dumbbell ni 100 kilogram, darabkan je dengan G dia iaitu 9.81 lah kalau dia berada di bumi. Oh, jadi kau akan dapat weight dia berapa. So weight ni adalah daya tau. Jadi bila kau darab, okay, darab kan, kau dapat 981 Newton. Unit dia Newton. Sebab berat ni atau weight ni adalah gravity force. Dia adalah force. Jadi kau gunakan Newton. Tu beza dia. Kalau mass, kilogram. Kalau weight, Newton. Sebab weight adalah daya. Jadi dia pakai Newton juga. Macam tu. Okay, so ini formula dia. Tak percaya kau boleh tukar, boleh tengok dalam buku teks. Nampak? Dia tukarkan F jadi W, A jadi G. Sebab W weight, dia depends pada gravitational force, gravitational acceleration. Acceleration bubble tu pula adalah gravitational acceleration, G. Oh. Okay, fakta menarik, weight adalah vector quantity because the force lah. Because dia adalah force. Force kan adalah daya, adalah quantity vector. Dia ada arah, kan? Itu makna vector. Kalau ke kanan, kita boleh cakap dia positif. So kalau dia opposite, ke kiri dia negatif. Kan? Ingat lagi tak? Kalau dia ke atas, kita cakap dia positif. Kalau dia ke bawah ataupun opposite dengan atas, so dia negatif. So dia ada arah macam tu. Okay, faham? Tapi kita tahulah G ni tak ke mana lah. Mestilah W ni dia always towards the center of the earth. Maknanya dia sentiasa ke bawah. W memang sentiasa ke bawah lah. Tak mungkin dia ke kanan, tak ke kiri, tak ada. Dia sentiasa ke bawah. Jadi tak mungkin dia ke kanan atau ke kiri. Okay, boleh? Alright. So, unit dia Newton untuk weight Kalau mass kilogram tu beza dia. Jadi W adalah mass darab gravity. Datang daripada F equals to MA. Begitulah formula dia. Okay, so kalau kau ubah sikit, mass bawa ke kiri jadi bahagi, kau boleh cakap yang G adalah weight bahagi mass. Betul tak? So kalau kau nak tahu gravity sesuatu tempat tu, sesuatu planet tu, kau bolehlah ambil berat bahagi dengan mass dia. So itulah kekuatan gravity sesebuah planet tu, betul tak? Ni kita panggil dia gravitational field strength. Gravitational field strength. Maknanya berapa kuatkah medan gravity dia. Kan? Kau boleh cakap benda ni gravitational acceleration. Kan? Sebab A kan G. Unit dia apa? Meter per second squared kan? Untuk G tu kan? Tapi kalau kau nak cari berapakah kekuatan gravity sesuatu tempat atau planet tu, kau bagilah weight dengan mass. Sebab weight tu adalah Newton, mass tu adalah kilogram. Jadi unit dia adalah Newton per kilogram. Kan? Ini adalah unit untuk semua ni. Kalau meter per second squared ni adalah untuk gravity ni. Untuk gravity ni. Okay. Tapi kalau gravity yang ni, dia adalah Newton per kilogram. Nampak tak beza dia? Cikgu buat macam ni lah Newton per kilogram. Jadi beza pada unit je. Bila kau cakap dia Newton per kilogram, weight bahagi mass, dia adalah gravitational field strength. Tapi bila kau cakap G ni adalah A kan, dia adalah gravitational acceleration. Nilai dia sama ke? Sama je. Cuma panggilan dia saja lain. Panggilan dia sama, lain kan, kan? Tapi nilai dia sama. G kat sini kalau kau nak cakap dia 9.81 meter per second squared, G kat sini pun kau boleh cakap dia adalah 9.81 cuma Newton per kilogram. Ni kita panggil field strength, kekuatan dia. Yang ni kita panggil acceleration. Benda sama je, nilai yang sama. Cuma sebutan dia adalah yang lain. Okay, boleh? Okay, tak percaya kau boleh tengoklah buku teks. Buku teks cakap the physical quantity G kalau ada unit Newton per kilogram, dia adalah gravitational field strength. Gravitational field strength adalah force per unit mass caused by gravitational pull. Yalah, sebab W adalah mg. M bawa kiri, jadi G adalah W bahagi M. Jadi dia adalah force, iaitu W, weight dia, per unit mass. Per satu mass lah, per mass. Yang disebabkan oleh gravitational pull, disebabkan oleh ada tarikan gravity. Oh, kan? Sebab tu unit dia Newton per kilogram. Ini gravitational field strength. Okay, faham kat situ konsep dia? Gravitational field
Strength. Yelah, dia punya, orang kata apa, dia punya nilai sama je dengan gravitational acceleration. G equals to 9.81 meter per second squared. Sama je. Cuma sebutan dia lah. Terma dia tu, kita lainkan sikit. Okay, for object on the surface on Earth, kita punya gravitational field strength adalah 9.81 Newton per kilogram. Sama je lah dengan gravitational acceleration juga, 9.81 meter per second squared. Benda yang sama je. Okay, cuma kita tukar sikit sebab apa? Sebab kita nak bagi nampak lah kan, kekuatan sesuatu gravity planet tu. Contoh, each 1 kilogram mass akan experience a force of gravity 9.81 Newton. Maknanya 1 kilogram is proportional dengan 9.81 Newton. Macam tu. So kalau kau ada 10 kilogram, maknanya dia 98.1 Newton. Macam tu. Kalau kau ada 100 kilogram, kau ada 981 Newton. Jadi macam tu lah kita boleh cakap lah. Kita boleh imagine. Sebab kalau kau pakai gravitational acceleration meter per second squared, kau tak nampak lah kan. Kau tak nampak apa makna 9.81 tu. Bila kita cakap Newton per kilogram baru faham. Oh, setiap kilogram adalah 9.81. Lebih senang faham lah bila kau cakap gravitational field strength berbanding dengan kau cakap gravitational acceleration. Gravitational acceleration tu kita nak cakap yang sesuatu bola tu dia akan jatuh dengan pecutan 9.81 kan. Contoh pada saat pertama dia punya velocity 9.81 meter per second. Pada saat kedua dia akan naik lagi 9.81 kan. Ini gravitational acceleration pula. Dia beza lah konsep tapi nilai sama. 9.81 tambah lagi 9.81 kan. Ini saat kedua pula. Iaitu 19.62. V dia jadi 19.62 meter per second. Sebab dia punya G dia adalah 9.81 meter per second squared. Maksudnya setiap meter saat dia naik 9.81 meter per second. Beza dengan istilah ni lah. Istilah this one. Konsep yang lain tapi nilai dia sama. So hopefully jangan keliru. Okay, settle. Okay, now sebab tu lah kalau kau tengok dekat video dokumentari kan, dokumentari pasal ada orang dia moonwalk. Dia berjalan dekat atas bulan. Dia boleh lompat-lompat tau. Kalau kau pernah tengok video dia. Suit ni berat tau, tapi dia boleh melompat dalam bulan. Sebab apa? Sebab graviti kat bulan sangat kurang. Okay, it is easier for the astronaut to walk on the moon compared to walking on Earth. Why is this so? Because the gravity is lower. Kan, the gravity atau gravitational field strength dia is lower. Strength dia is lower. Therefore, so the weight of astronaut is lower. Astronaut is lower. That's why dia senang nak berjalan sebab spacesuit ni berat weh. Jadi bila kat bulan dia lebih senang untuk berjalan. That is the answer. Okay, settle. Okay, so yang ni fakta menarik je lah. Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor ni first astronaut in Malaysia lah. Yang ni kau boleh google je, tak ada apa. Kalau kau nak tengok macam mana pergerakan dia orang, boleh scan QR code ni, tak ada masalah. Okay, fakta menarik. Ni kau boleh hafal lah. Kadang-kadang dia tak bagi tahu dalam exam. Fakta menarik, G untuk Moon adalah 1/6 daripada G untuk Earth. Maknanya berat kita di bulan 1/6 daripada berat kita di bumi. Faham tak? Katakan kita cakap astronaut ni mass dia, let's say lah mass dia, kalau buku teks cakap 81.65 kg lah. Jisim untuk astronaut ni. Okay. So maknanya kalaulah dia berada di bulan, bumi dengan bulan, dia berbeza tau dia punya berat dia. Mass akan sama sebab kuantiti jirim atau the quantity of matter sama. Kan baju dia apa semua, atom-atom yang ada dalam badan dia sama je. Cuma dia punya berat dia berbeza. Kalau berat di bumi, W Earth, weight of in the Earth, so dia akan jadi mg lah, mass 81.6 times with 9.81. Kan itulah kita punya gravity kan. Kan weight kan sama dengan mg. Tu formula dia kan. Mg, mass darab G.
So bila kita darabkan, kita akan dapat nilai dia. This one. 800.496. 800.496 Newton. So ini yang berada apa? Ini yang berada dekat ni. Dekat bulan. Bumi. Okay, settle. Tapi kalaulah dekat bulan. W moon. Okay. Dia mg juga. Mass darat gravity. Cuma mass darat gravity dia 81.6 darat 9.81. Kita darat dengan 1/6. Bila 1/6 maknanya dia sikit lah. Tadi berat dia 800 kan. Sekarang ni berat dia darat 1/6. Daripada tadi. So berat dia 133 je. Masya Allah. 133 je. Yes. 416 Newton. Maknanya apa? Maknanya kalau let's say kalau cikgu ubah dalam bentuk mass balik. Kan mass balik sebab W adalah mg. Jadi kalau buat G ke kiri, jadi W bahagi G adalah M. Cikgu ambil weight dia bagi gravity balik. Tengok 113.416 bahagi dengan gravity balik. So dapat mass balik kan? So dapat mass balik. So olah-olah G-SIM dia 13 kilogram je. Bayangkan astronot tu seolah-olah dia punya G-SIM dia seolah 13.34 kilogram je. Lebih kurang gitu lah. Lebih kurang gitu. 13.6. 6, 13.6. Seolah-olah dia punya G-SIM dia macam ni kat bumi. Bayangkanlah bayangkan. Sangat-sangat ringan. So that's why lah dia boleh macam melompat terbang macam tu kan. Begitu. Jadi inilah beza antara weight dengan mass. Weight of the earth is 1/6 weight of the moon lah. Ke? Weight of the moon is 1/6 weight of the earth. Gitu. Cikgu dah blur lah. Okay, jom kita try tengok contoh soalan kan. Contoh soalan dia boleh tanya gini. Okay, nombor 1, what is the meaning of gravitational field strength? Mudah je. Okay, kita jawab so gravitational field strength is the force per unit mass. Okay, daya tu bahagi masa. Okay, sebab apa? Due to gravitational pull. Disebabkan oleh satu tarikan graviti. So inilah jawapan untuk yang pertama. Ialah sebab G, gravitational field strength, adalah W bahagi M. Dia datang daripada formula W equals to mg kan. Cuma M bawa ke kiri. Jadi G lah W bahagi M. Jadi G ataupun gravitational field strength, force per unit mass. Disebabkan gravitational pull. Okay, nombor 2. Apakah beza mass dengan weight? Okay, so beza dia mudah je lah. Weight depends on gravitational pull. Kan? Whereas mass does not depend on gravitational pull. Maknanya kau boleh cakap lah yang weight ni maknanya dia boleh berubah and so it varies. Dia boleh berubah according to from planet to planet lah, from planet to planet. Contoh kan. Whereas mass does not depend on gravitational pull. So it constant lah. So it is constant regardless of the place. Kan. Gitulah dia. Tak kisahlah kat mana pun dia berada. Sebab mass ni dia tak ada beza. Okay, kalau kau nak jawab lagi boleh je sebab kata differences kan. Differences ni maknanya ada banyak. So kau boleh cakap lah yang seterusnya Yang seterusnya weight ni dia punya unit lah. Unit is Newton. Mass unit dia is kilogram lah. Ni dia punya beza. Apa lagi nak tahu beza dia? Tu je lah. 2 je lah cukup. Kalau nak banyak-banyak pun boleh. Tapi cukup lah. 2 je kan. Nak buat banyak buat apa? Kalau nak cakap lagi boleh lah cakap pasal mass ni maknanya quantity of matter. Bilangan G-SIB, bilangan zarah yang ada dalam tu. Tapi cukup lah 2 ni je kan. Tak ada masalah. Okay, soalan 3 kan. Dia suruh mengira.
A 10 kilogram object has a weight of 150 Newton on a planet. So berapa gravitational field strength dia? So pakai formula ni kan, G kan. So berapakah kekuatan graviti dia? G adalah W bahagi M. Datang daripada formula ni, W equals to mg. So G, W adalah 150 Newton, dia punya weight dia. Mass dia adalah 10 kilogram. Jadi depan dia adalah 15 lah. 15 Newton per kilogram. Maknanya setiap kilogram adalah 15 Newton. Itulah kekuatan dia. Macam tu. So adakah planet tu bigger than the Earth? Give your reason. So adakah planet tu yang dia berada ni lebih tinggi, besar daripada planet bumi? Jawapannya obviously yes. Why cikgu? Kenapa dia obviously yes? Kenapa yes pula? Sebab kita punya bumi, G of the Earth is just only 9.81 Newton per kilogram. Maknanya planet tu besar, 15 kot. Bila planet tu besar, maknanya graviti dia besar lah, tarikan graviti besar. Logik kan? Sebab bila planet tu besar, jadi graviti yang akan tarik tu berat ataupun yalah, berat planet tu besar. Susah cikgu nak cakap macam mana kan. So gravity of the planet kan, kau boleh cakap lah is higher than Earth lah, than G Earth. So the planet is bigger. The higher the G, the bigger the planet. Logik kan? Bila planet tu besar, maka logiknya dia punya mass of the planet besar, jadi gravity dia besar. The bigger the planet. Okay, settle. Faham Cikgu lukis lah. Ni bumi kecil, so gravity dia tak banyak sebab mass of the planet is ringan lah. Mass of the earth kecil je, jadi G dia pun kecil, 9.81 Newton per kilogram. Tapi kalau kau ada planet contoh Jupiter besar babe. Jupiter besar, so gravity dia maybe besar lagi lah, 15 Newton per kilogram. Maknanya dia punya planet tu memang besar gila babe. Sebab dia punya mass besar. Bila mass of the planet besar, maka gravity pun akan besar. Gila kan, tarikan gravity dia memang strong. Contoh macam Jupiter. Jupiter is very strong lah dia punya gravity sebab planet dia besar. When the planet is besar, the mass of the planet is high, therefore dia akan tarik gravity lagi kuat. Gitu. In fact, Jupiter ni penyelamat bumi sebab Jupiter kalau kau kaji, Jupiter ni dia menyelamatkan bumi daripada kena serangan asteroid. Dia akan tarik asteroid tu jauh daripada kita bumi. Baguslah kan? Jadi the bigger the planet, the higher the G. Okay, settle. Okay, nombor 4 yang terakhir. Kalau astronaut yang kita assign is 60 kg, explore the moon, apakah astronaut weight on the moon surface? So kita tahu the weight of the moon is actually 1/6 daripada weight on the earth. Dia memang 1/6. So weight adalah mg. Mg, mass darat gravity. So mass dia 60, gravity earth adalah 9.81. Jadi kalau kita tekan calculator, 1/6 darab dengan 60 darab dengan 9.81, so kau akan dapatlah 98.1 Newton. Inilah dia punya berat dia. Ringannya lah, kiranya jadi ringan gila. 98.1 Newton saja. Sebab dia 1/6 daripada berat bumi. Okay, settle. So inilah bumi, inilah pasal weight, berat. Jadi kesimpulan lah, conclusion. So conclusion, please remember that ada satu je formula untuk weight ni sebenarnya. So W equals to mg. That's it. Itu je. Weight adalah mass tapi darat gravity. So the higher the gravity, the higher the weight. Lagi berat lah benda tu. The higher the mass, the higher the weight. Macam tu. Boleh? Kau ingatlah bila nak tukarkan mass jadi weight ke, jadi daya ke, mesti darat dengan G dia, gravity dia. Gravity berubah ikut planet. Macam tu. Okay, where G equals to W over M. Kan kalau kita ubah dia punya formula dia. Okay, ini kita panggil gravitational field strength. Cara nak mengira sama ada planet tu kuat tak gravity dia. Okay, settle.